Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Haji Abdul Hadi Awang Siril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk selalu dan sentiasa berada di tempat yang mulia, seperti mana kehadiran kita pada malam ini. Moga-moga Allah istiqamahkan kita selalu berada di tempat yang mulia seperti ini, bahkan bukan hanya di dunia, malahan sampai kepada hari akhirat nanti Allah istiqamahkan kita berada di dalam tempat yang paling mulia, iaitu syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, berdasarkan kepada ayat di atas, jelas kepada kita bahawa sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi perkara utama kepada setiap muslim bagi menghayati perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni yang dimaksudkan ialah ayat sebelum dia tu, pada muka surat 1, iaitu suratul Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Liman kana yarjullah, iaitu bagi orang yang mengharapkan akan rahmat Allah, wa yaumal akhir,
dan mengharapkan akan kebaikan pada hari akhirat. Wa zakarallahu katsira, dan dia banyak-banyak menyebut akan Allah, menyebut akan nama Allah. Jadi berdasarkan pada ayat ni, kata tuan guru kita dalam kitab dia ni Fiqh Al-Harakah, jelas kepada kita bahawa sirah Rasulullah SAW ni adalah menjadi perkara utama kepada setiap Muslim. Mesti menjadikan bahawa pengetahuan kita tentang sirah Nabi ni menjadi satu perkara yang paling utama dalam kehidupan kita, bagi menghayati perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kenapa kita nak kena memahami atau mendalami akan sirah perjalanan hidup baginda Nabi SAW? Kerana ianya menjadi tafsir secara praktikal kepada Al-Quranul Karim. Bukan sahaja dibaca melalui tulisan atau mendengar ucapan, tetapi suatu kenyataan yang bersungguh-sungguh berlaku dengan petunjuk yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dia, kalau kita baca Quran tu semata, ianya dalam bentuk tulisan, ataupun kita dengar orang baca tafsir bagainya tak, mana kata kita dengar sahaja pembacaan Quran tu ataupun makna ayat Quran tu, tetapi dari segi praktikalnya dalam soal kehidupan tu kita mungkin tak jelas, tak nampak, sebab hanya Quran tu dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk pendengaran yang kita dengar daripada ucapan yang dibaca dalam ayat Quran tersebut. Tetapi secara praktikalnya, iaitulah kehidupan baginda Nabi SAW. Ini kerana dalam satu hadis yang menyebut fa inna khuluqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran, yang maknanya maka sesungguhnya akhlak akan bagi Rasulullah SAW itu ialah akhlaknya akhlak Quran. Maknanya diri Rasulullah itu adalah Quran, Quran yang bergerak. Itu kata. Mana nak tengok macam mana sebenarnya Quran dari sudut praktikalnya, dari sudut kehidupannya. Nah, kehidupan itu dicerminkan pada kehidupan baginda Nabi SAW. Kalau kita tengok Quran saja, Quran tu dalam bentuk tulisan lah, kan, dalam bentuk pembacaan. Tapi macam mana nak praktikkan Quran tu dalam hidup? Macam mana kita nak buat jadi role model dia ataupun contoh? Yang ni yang dalam ayat ni tadi sebut uswatun hasanah, contoh ikutan. Kerana seisi Quran itulah ada pada batang tubuh baginda Nabi SAW. Bukan hanya dari sudut pakaiannya, perbuatan akhlaknya, semua pertuturan katanya, pemikirannya, apa saja, semua itulah yang mencerminkan apa yang diajar oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu maksud dia. Jadi makna Quran ini menjadi tafsir secara praktikal kepada Al-Quranul Karim, seperti mana yang tuan guru kita sebut dalam kitab dia ni. Jadi Quran tu praktikal dirinya Rasulullah tu dalam kehidupannya, bukan hanya dalam bentuk tulisan seperti mana Quran, tetapi suatu kenyataan yang bersungguh-sungguh berlaku. Jadi tengok diri Rasulullah itulah yang sungguh-sungguh berlaku, yang dikeluarkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Mana menjelmakan ayat Al-Quran tu dalam kehidupan itu, jelmaan itu dengan jelmaan kehidupan baginda Nabi SAW. Tu maksud dia. Kerana apa saja yang Nabi buat, kita kena faham. Ni kita campur-campur sikit lah dalam kitab Tauhid, Aqidatun Najin dan sebagainya. Memang baginda Nabi SAW ni disebut Al-A'radul Basyariyah. Maksud Al-A'radul Basyariyah bersifat dengan sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan ni sifat manusia yang normal. Maksud normal macam mana? Makan, minum, tidur. Jadi maknanya Nabi pun makan, Nabi pun minum, Nabi pun tidur. Nabi berjalan. Maknanya sama perbuatan yang disebut sebagai Al-A'radul Basyariyah. Sifat-sifat manusia itu sama, ada pada
baginda Nabi SAW. Tetapi apa yang Nabi buat, walaupun bersifat dengan sifat manusia tadi, tetapi segala yang Nabi buat, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa maksudnya? Semua Nabi buat tu, termasuk makannya, minumnya, apa saja, bangun duduknya, semuanya adalah wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sini, kata ulama, bahawa diri Nabi itu, bukanlah Nabi buat satu-satu perkara bukan dengan kehendak emosi semata-mata dirinya. Macam kita, dengan nafsu. Kita nak sesuatu tu dengan sebab diri kita. Adapun Nabi, apa saja Nabi buat, itu dengan wahyu yang datang daripada Allah. Allah yang jaga Nabi. Sehingga kan dalam kitab Aqidatun Najin menyebut, Nabi tidur bukanlah kerana nak puaskan ngantuknya. Macam kita tidur ni sebab nak bagi puas ngantuk tu. Nabi tak. Nabi tidur untuk mengajar umat cara tidur. Semua Nabi buat ni dakwah. Semua untuk ajar umat. Nabi tidur ni sebab nak ajar pada umat macam mana kaedah tidur yang dikehendaki syarak, yang dikehendaki Quran. Supaya tidur, walau nak ceritanya tidur saja. Dalam bab tidur pun agama ajar macam mana tidur yang boleh, macam mana tidur tak boleh. Bukan maksud tidur. Sebab hari ni masyarakat kita nampak bahawa Islam tu berleganya dalam soal semayang saja, dalam soal puasa, dalam soal baca Quran. Sedangkan Islam ni, apa yang dimaksudkan dengan Islam ni nizamul hayah. Apa makna nizamul hayah? Cara hidup. Bila sebut cara hidup, merangkumi semua. Bulan sudah. Ni bulan apa dah? Masuk bulan 10, bulan 9 hari itu. Kami ada buat muzakarah ilmuwan muda. Antara ustaz-ustaz ni ramailah juga. Antaranya Ustaz Adelin, Ustaz Syakirin, atau ada Ustaz Mujahid, ada beberapa lagi lah ustaz. Bermuzakarah membincangkan tentang isu tanah. Macam kes di Raub apa semua tu. Isu tanah, pemilikan tanah ni. Apa hukum kalau orang kafir dia membangunkan satu tanah, layak ke dia memiliki tanah tersebut? Bahas bab tu. Dipanggil Ihya'ul Mawat, tajuk dia. Menghidupkan tanah yang mati. Macam mana? Batu kerajaan ambil tanah orang, boleh tak boleh dalam hukum agama? Bahas. Yang ni bawa keluar dalil dia, yang ni bawa keluar dalil dia. Yang ni bawa kitab dia, yang ni bawa kitab dia. Hujah sini, hujah ni. Nak ceritanya bukan saya nak bahas benda, nak cerita benda tu, tapi nak ceritanya pada orang awam mungkin tak nampak bahawa rupanya dalam soal pemilikan tanah ni ada kait dengan Quran dan hadis. Kita mungkin duk ingat, duk faham nak cerita bab tanah ni geng jabat tanah lah. Ulama tak ada kena-mengena. Betul tak? Tapi sebenarnya ada halal dan haram. Jadi kalau fikir-fikir baliklah, semua jabatan ni kena ada ulama. Betul tak? Tak kira jabatan tanah, jabatan air, jabatan, tak kira. Semua kena ada ulama di dalamnya. Sebab apa? Sebab semua kita buat tak lepas daripada halal dan haram. Tak lepas daripada dosa dan pahala. Tak lepas daripada hukum. Jadi bahagian kesimpulan di permintaan yang bagi kesimpulan, yang kata ni lah masalahnya kita bahas ni, memang kita bahas rancak sini sebab bahagian ilmiah. Tapi pada orang awam, adakah orang awam sedar bahawa berkaitan dengan tanah ni ada soalnya dalam bab agama? Ada babnya dalam kitab-kitab fiqh. Kita duk faham kitab fiqh ni bicara bab semayang, bab puasa, bab pergi haji, bab ibadah korban, bab zakat. Itu yang asas. Tapi ada dalamnya lagi. Contoh macam ni, Ihya'ul Mawat, ada dibahaskan. Ada hadisnya, ada dalil Qurannya dan sebagainya. Jadi kita minta bahawa para asatizah kena kembangkan ilmu ni kepada peringkat orang awam, supaya orang awam nampak, jangan hanya nampak agama ni berkisar kepada soal masjid surau sahaja. Adapun soal benda lain, yang ni lah akhirnya orang kata, boleh ke Tok Lebay jadi pemimpin? Inilah akhirnya perkataan tu yang keluar.
reti ke Tok Guru nak jadi Menteri Kewangan? Contoh. Orang kan nampak tok-tok lebay, geng serban atas kepala ni, geng-geng pondok ni, yang tu layak jadi tok imam sudah lah. Khalifah tahlil boleh lah. Tak? Memang tahlil dirimu. Nampak? Ni orang akhirnya nampak maksudnya apa ni yang saya nak masukkan. Akhirnya Islam tu diletakkan rendah. Maknanya Islam ni bukan bertaraf antara bangsa. Bukan bertaraf orang cakap nak memimpin dunia. Jadi ni Nabi ni macam mana kira ni? Nabi ni ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah, kata Nabi dalam hadis. Aku pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru, dan akulah orang yang paling dulu akan bangun nanti di padang mahsyar. Maknanya Nabi pemimpin paling besar. Tiba-tiba bila Nabi pemimpin paling besar, bawa ajaran Islam, bawa bab agama sampai ke kita, kata agama ni setakat masjid surau dah lah. Soal kerajaan, pentadbiran, kepimpinan tak ada kaitan. Habis Nabi ni macam mana ni? Pemimpin paling besar. Jadi mulai hari ni kita kena ubah mentaliti. Kita ni sudah banyak diracun oleh barat. Ingat barat jajah kita, memang dia dah pergi, tapi dia tinggalkan bisa. Antara bisa dia memisahkan ilmu agama dengan kehidupan duniawi kita. Jadi kita pegang kehidupan duniawi ni ikut barat. Minta maaf, contoh antara yang kita telah teracun, iaitulah tentang permasalahan penyakit coronavirus. Bila datang penyakit ni, apa yang kita nampak? Kita nampak ubat mesti cari daripada barat. Tunggu vaksin daripada China, tunggu vaksin daripada Amerika. Tak jumpa dah hadis Nabi. Nabi sebut dalam hadis fil habati saudai. Dalam habatu sauda syifaun, ada penyembuh, min kulli da'in, kata Nabi, bagi segala jenis penyakit, ila sama, melainkan mati saja tak boleh rawat. Nabi kata hadis ni hadis sahih, boleh rujuk dalam kitab Sahih Bukhari. Bukan hadis lemah, hadis sahih. Nabi kata habatu sauda tu ubat segala penyakit. Dan kenapa tak nampak hadis ni? Kenapa nampak barat juga? Kenapa nampak Amerika juga? Inilah tanda kita sudah diracun. Kalau kena corona tapi akidahnya mantap, yakin pada Allah dan yakin pada Rasulullah, matinya mati husnul khatimah, mati yang baik. Walaupun kena corona, matinya insya-Allah masuk syurga. Walaupun kita tak kena corona, tapi pemikiran kita ke arah barat, takut-takut mati kita su'ul khatimah. Jadi bukan masalah penyakit tak penyakit, masalah hati tu macam mana. Sebab itulah Allah sebut, macam Tok Khatib selalu sebut dalam khutbah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bukan takwa main-main, sungguh-sungguh, haqqa tuqatih. Kenapa Allah tekan perkataan hak di situ? Maknanya sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maksud ayat ni, kalau kamu tak takwa sungguh-sungguh, takut-takut kamu mati bukan dalam Islam. Tu maksud dia. Jadi tak boleh lagi-lagi di zaman kita ni tuan-tuan, zaman yang dah sampai kepada fitnah akhir zaman. Maka berjaga-jaga, berhati-hati. Jangan sampai ujian yang Allah beri ni kita gagal dalam ujian tu. Dan segala ujian yang mendatang ni dia berkisar soal akidah. Jangan sampai bila ujian corona ni Allah uji pada kita, sampai kita tak nampak dah Allah sebagai penyembuh. Kita tak nampak dah Nabi sebagai kepada untuk kita kembali kepada jalan sunnah Nabi. Kan? Yang kita nampak orang kafir. Ni masalah. Beria-ia sangat nak beli vaksin. Confirm sangat dalam vaksin tu benda barang halal. Dia jawab pula, ni darurat Ustaz. Kalau darurat, babi pun boleh makan.
Macam tu tak payah kekah vaksin, pergi kekah babi tu dalam hutan. Nah, makna darurat bila barang halal pun dah tak ada. Tu baru darurat. Dah langsung tak ada ke yang halal. Cara ubatan yang halal dah tak ada dah. Sampai nak ikut ke kafir terus. Ni masalah kita. Macam mana yang nak kata ikut Nabi tu, fattabi'uni tu. Nak? Ni. Jadi inilah kita dengan tujuan kita mengaji sirah baginda Nabi SAW, supaya tujuan mengaji ni bukan nak ngapal cerita je. Oh, Nabi umur 2 bulan ayah dah tak ada, batu 6 tahun mak pula meninggal. Bukan suruh ngapal gitu semata-mata, tapi untuk nak memahami setiap rentetan dalam sirah Nabi tu, apa hikmah yang kita boleh ambil untuk kita serap dalam kehidupan kita pada hari ni. Kan? Macam tok guru saya, dia dalam bab sirah ni dia mengajar kami. Dia kata cuba sama-sama kita fikir. Kita sama fikir, tuan. Nabi ni kan kekasih Allah. Betul tak? Kasih Allah. Dan kenapa Allah buat Nabi ayah tak ada? Nak lahir-lahir tak sempat lagi nak tengok muka ayah. Dalam perut lagi dah ayah dah tak ada. Baru nak manja dengan mak pula tak ada. Nak hidup ngatuk, baru nak besar sikit atuk pula tak ada. Nak dijaga oleh pakciknya. Kan? Berkahwin pula dengan isteri kesayangan, isteri yang pertama. Nak Allah ambil pula nyawa isteri, Allah ambil nyawa pakcik yang jaga dia selama ni. Mana yang ada dengan Nabi? Meninggal. Dan kali Nabi tinggal seorang gitu. Apa benda? Kenapa persoalan yang timbul untuk kita memahami akan sirah Nabi? Kenapa Allah buat pada Nabi macam tu? Sedangkan kita semua tahu bahawa Nabi ni kan kekasih Allah. Nah, kalau lah pada diri kita ataupun mana-mana siapa-siapa yang jadi macam ni, dia punya kehidupan, kita akan kata apa? Sian dia, kita kata. Sian dia. Ayah tak ada, baru nak besar mak pula tak ada. Katalah contoh ada orang dari kalangan kita jadi macam tu hidup dia, kita akan kata nasib dia malang. Betul tak? Tapi adakah kita boleh kata kehidupan Nabi tu nasibnya malang? Macam mana kok mana malang, sedangkan kekasih Allah. Di sana ni lah tu tujuan mengaji sirah, bukan untuk menghafal saja, tapi Allah nak suruh kita fikir. Afala taqilun, tidakkah kamu mahu berfikir? Fikir, kenapa aku buat gini. Tu tujuan. Untuk kita kaji. Maka kata guru kami, itu untuk supaya Allah mentarbiah baginda Nabi SAW. Kerana sebelum Nabi sampai umur 40 untuk memegang satu tanggungjawab yang besar, dia kena ada persediaan yang sangat kuat. Pergantungannya hanya semata-mata kepada Allah, bukan kepada makhluk. Macam kita kak, susah-susah cari ayah kita, hati kita masih lagi bergantung dengan makhluk, gantung dengan ayah. Payah-payah sah, mak minta mak, gantung dengan mak, gantung dengan atuk, gantung dengan bini. Suami kena pecat PKP, tak ada kerja, gantung dengan bini pula. Kan? Maknanya ada lagi pergantungan dengan makhluk. Tapi Allah nak tarbiyah Nabi, tak ada nak gantung dengan makhluk. Nak gantung dengan makhluk macam mana? Seorang-seorang Allah ambil. Lah kali bila tak ada siapa, pergantungan kita pada siapa semata-mata? Allah. Itu kesan pentarbiahan. Itu supaya kita bergantung sungguh-sungguh. Macam ni ya, Tok Guru Siddiq Noor cerita pada kami. Bila ni yang kemarin dulu, bukan yang sekarang ni, yang dulu Terengganu jatuh ke lah kerana parti Islam. Jadi gaji guru-guru pasti ni kerajaan sendiri, kerajaan yang akan bagi. Sebab kerajaan dah milik dia, bagi gaji. Jadi mudah. Senang. Tak payah nak derma-derma apa, tak payah dah. Pak kalah pula lepas tu. Kelang kabut. Macam mana, siapa nak bayar gaji guru ni? Dulu kerajaan bayar. Tu. Di situ kata Tok Guru kami, situ silap dia.
Sebab bila kita sudah bersedak dengan pergantungan sesuatu, bila khaf hilang, macam mana? Kita jadi hilang pertimbangan. Itu mahalnya jihad. Orang yang berjihad, dia tak bergantung dengan sesuatu yang lain makhluk. Dia bergantung kepada Allah. Sungguh-sungguh dia akan berjuang cari dana. Tak kira lah jadi kerajaan ke tak jadi kerajaan, jihad tetap diteruskan. Nah, walaupun masjid kita mungkin dah dapat peruntukan daripada Jabatan Agama Negeri, tetap keluarkan tabung jihad untuk orang ramai. Sebab tu kita tengok mana-mana masjid surau, kalau hasil daripada infak orang ramai yang bina bangunan dan sebagainya, kita tengok masjid tu memang menjadi. Masuk menjadi macam mana? Bukan lawa, bangunan lebih kurang, biasa je. Menjadi dalam dia tu, dengan jemaahnya penuh. Tapi banding kalau kita tengok masjid yang memang kerajaan bina kan, bukan duit orang ramai, tapi ni memang peruntukan nak buat lawa-lawa, tapi tengok jemaah dalamnya lawa ke tak? Ini dah terbukti. Saya kuliah banyak tempat, jadi kita perasan tengok memang jadi macam tu. Ada satu masjid saya pergi, memang lawa, mozaik daripada atas sampai ke bawah, semua mozaik. Sampai kat luar tu mozaik, mujur jalan raya tak buat mozaik. nak ceritanya kaya sungguh masjid tu, tapi orang dalam Allah. Ada dalam 4-5 orang. Kena 4 orang tidur, seorang je dengar. Yang dengar pula main telefon lah. Kita cakap seorang je lah. Nak cerita tu. Tapi ada satu masjid tu biasa je, masjid biasa je. Dia asal surau, lepas tu dia buat permohonan naik surau diri Jumaat, lama-lama naik jadi masjid. Tapi infak orang ramai, semua oning, semua infak orang ramai, apa semua daripada taman penduduk situ. Tengok jemaah Zuhur saja kat 7 saf tu semayang Zuhur. Kalau Zuhur 7 saf, Maghrib agak-agak berapa saf? Zuhur ni selalu semayang Zuhur memang tak ramai orang, sebab orang pergi kerja lah apa semua dah. Tapi Zuhur pun ramai. La ilaha illallah. Dan kalau Maghrib, kuliah tak payah kata. Sebulan ada 30 hari, tapi kuliah di masjid dia saja dekat 70 kuliah. Kuliah saya cek dekat jadual dia, sampai tahap ada kuliah Maghrib, ada kuliah Isyak. Macam kita ni buat kuliah Maghrib je. Wah, saya hebat dah buat kuliah Maghrib. Dia ada kuliah Isyak pula lepas kuliah Maghrib. Bukan ustaz yang sama, ustaz lain. Ustaz ni dah habis tutup kitab mayang Isyak. Lepas habis mayang Isyak, letak balik meja ni, ada satu lagi kuliah. Dan orang tak berganjak balik. Tak berganjak tu bukan sebab ada nasi bungkus kat belakang, tak ada. Kita kalau tak berganjak tu sebab nasi ada. Nampak? Kadang ada habuan tu sebab tu tak ganjak. Ni dah jadi rutin, dah jadi kebiasaan penduduk situ. Memang dia dah jadi kebiasaan tu sonok mengaji. Pah mengaji. Bukan semuanya jenis tak kerja bencin tak. Jenis kerja. Tapi dia bila environment tu, keadaan tu macam tu, orang yang malas-malas pun akan terikut rajin. Itu yang kita nak hidupkan, suasana pengajian, suasana ilmu. Tapi surau ni okey lah. Tadi kita tengok semayang sampai belakang. Tu sebab jarak 1 meter sampai belakang. Kalau 5 meter tak tahu sampai kat meja sana apa. Ada baik. Jadi itu makna kata tujuan mempelajari sirah baginda Nabi ini supaya kita dapat mengikut apa yang dikehendaki Allah di dalam Al-Quran. Itulah maksud serberingkahnya lah. Apatah lagi dia kata, kerana segala tindak tanduk baginda adalah terpelihara dari kelemahan manusia biasa. Tu. Macam tadilah saya sebut, Nabi ni bersifat dengan sifat manusia, al-a'radul basyariyah, sifat manusia. Tetapi tidak termasuk dalam sifat manusia itu sifat yang lemah. Macam mana lemah? Lalai, pelupa. Kan kita pernah dengar ada ustaz cerita kata Nabi pernah orang cakap sembahyangnya tak cukup rakaat. Kalau tak silap dalam hadis tu sembahyang asar. Jadi Nabi patutnya tu tahiyat awal, tapi Nabi buat tahiyat akhir. Lepas tu bagi salam. Sahabat belakang tanya, "Ya Rasulullah, qasar? Adakah sembahyang pendek, sembahyang qasar ke?" Nabi kata, "La, tamam." Nabi kata, "Tak, tapi sembahyang penuh." Sahabat kata, "Baru buat 2." Nabi pun sambung lagi rakaat 3.
Jadi maksud apa dalam hadis ni? Adakah maksudnya Nabi jangan kita jawab tengok Nabi pun terlupa? Tu bukan terlupa. Itu pelajaran kepada kita. Bukti kalau terlupa dia akan berulang lagi. Tapi dalam riwayat kehidupan Nabi sekali tu je. Mana kalau terlupa mungkin akan terulang balik. Ni tak, sekali tu je. Kalau terlupa macam kita, sebulan sekali terlupa satu rakaat. Asal tengah bulan dah allowance dah habis. Terlupa manjang. Tapi bukan sini lah, tempat lain. Nampak? Itu baru bahagian pelupa. Nabi tak pelupa. Sebab apa? Nabi tidak ada pada dirinya itu sebarang bentuk kekurangan. Maksudnya sini, manusia yang paling sempurna, paling perfect, iaitulah baginda Nabi SAW. Atau ada yang pula kata, tak boleh cakap macam tu, maknanya itu kita taksub dengan Nabi. Memang kena jawab itu. Memang dia taksub ni dua. Taksub dengan Allah sebagai Tuhan, taksub dengan Nabi Muhammad sebagai makhluk yang paling hebat sekali. Memang kita kena, orang cakap apa, teruja dengan Nabi. Cuma janganlah sampai meletakkan Nabi setaraf Tuhan. Tu baru salah. Seperti mana golongan Nasrani meletakkan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu baru salah. Tapi mengagung-agungkan Nabi sebagai makhluk Allah yang paling hebat, tak jadi salah. Tu yang keluar baik-baik syair qasidah. Para habaib keluarkan qasidah-qasidah yang memuji-muji Rasulullah, memuji-muji Rasulullah. Datang geng Wahabi kata bid'ah, dia kata. Bid'ah. Dia kata sambut maulid ni bid'ah. Sebab zaman Nabi tak buat sambut maulid. Tapi yang pelik, bila orang jemput dia ceramah maulid, dia pergi. Kenapa tak kata bid'ah? Nak kata bid'ah macam mana? Orang bagi sampul tebal. Nampak? Itu dia. Itulah masalahnya. Cakap pandai. Baik. Apatah lagi kerana segala tindak tanduk baginda adalah terpelihara dari kelemahan manusia biasa. Jadi memanglah uswatun hasanah, contoh yang paling terbaik ialah baginda Nabi SAW. Kerana segala tindak tanduk Nabi tidak ada dalam bentuk kelemahan dari segi manusia biasa. Walaupun mungkin kita baca dalam sirah ada Nabi nampak seolah-olah perbuatan Nabi itu tersilap. Jangan kata Nabi tersilap, tetapi itu menjadi pengajaran kepada kita. Memang Allah sengaja buat jadi macam tu supaya kita ambil pelajaran di situ. Adapun kita yang kata tersilap ni selalu berulang-ulang kesilapan kita. Itu kita. Justru apa yang berlaku adalah pelaksanaan daripada wahyu Allah SWT. Jadi apa sahaja yang berlaku semuanya wahyu daripada Allah. Jadi yang kita kata nampak macam tersilap tadilah macam tadi Nabi semayang tak cukup, itu pun sebenarnya wahyu daripada Allah. Jadi kalau kita kata Nabi tersilap, Nabi pun tersilap tak cukup rakaat, maknanya Allah pun tersilap lah. Sebab yang bagi Nabi silap tu kan Allah. Jadi tak boleh kata itu silap. Itu adalah pengajaran yang Allah sengaja buat jadi pada Nabi supaya kita ambil pelajarannya. Macam seorang guru bila dia mengajar mesti dia kena tunjuk macam mana, kalau macam ni macam mana nak buat, macam ni macam mana nak buat. Jadi itulah namanya pelajaran. Jadi mengkaji sirah Rasulullah SAW itu bukanlah seperti kita mengkaji seorang tokoh atau pemimpin biasa. Jadi bila kita baca tentang sirah Nabi, jangan disamakan dengan kita belajar sejarah tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin biasa. Jangan letakkan sama dengan macam kita belajar sejarah hang tuah. Tak ada kena-mengena. Jangan baca sejarah pemimpin itu pemimpin ni ke. Tak. Jadi sirah Nabi bukan sebarangan sirah. Sirahnya itu sirah yang membolehkan pahala kalau kita ikut dia. Tapi kalau kita belajar sejarah tokoh-tokoh pemimpin, kalau kita ikut belum tentu boleh pahala. Jadi sekadar kagum dan bermegah dengan ketokohan atau kepimpinannya. Jadi janganlah kita belajar sirah Nabi ni dengan tujuan sekadar nak kagum je. Hebatnya Nabi, sekadar kagum tapi tak ikut Nabi. Duduk puji, hebat Nabi. Nabi memang manusia paling hebat. Dia surah pendek. Padahal macam mana? Dia kata Nabi hebat tapi hang kan surah pendek.
Ada saya pergi satu masjid tu, saya tengah-tengah ambil uduk, kita tunduk kepala kan tengah ambil uduk. Bila angkat-angkat kepala berasap kat depan. Itu apa terbakar ni? Lah rupanya isap vape. Tu kata. Dekat masjid pun nak bantai vape juga. La ilaha illallah. Dah kata nak ikut Nabi, bila Nabi mana isap vape? Cuba kita. Tak, kalau tak Nabi pun ulama ada tak tok guru isap vape? Baca kitab ni berasap kitab ni. Sampai tak nampak perkataan. Jadi macam mana yang dikata-kata nak ikut Nabi ni? Jadi sebab itulah kata tuan guru ni dalam kitab ni, mengkaji sirah Nabi bukan sekadar nak kagum saja. Hebatnya Nabi, tapi nak ikut Nabi. Kalau sekadar kagum, orang putih pun kagum. Dalam buku ensiklopedia tentang tokoh-tokoh dunia yang paling hebat, yang buat buku tu orang kafir, tapi dia meletakkan nombor 1 sekali Muhammad bin Abdullah. Maknanya orang kafir sendiri pun sanjung bahawa memang Muhammad bin Abdullah tokoh dunia yang paling hebat. Tapi adakah dia ikut Nabi? Tak. Jadi bukan sekadar nak mengkagumi, tapi kita kagum dan kita ikut Nabi. Gitu. Dan bermegah dengan ketokohan atau kepimpinannya. Pujilah cakap ni nak tokoh kepimpinan yang paling hebat Nabi lah, tapi tak ikut cara Nabi memimpin negara, ikut cara barat. Cakap dalam ucapan ucapan perasmian tokoh Ma'al Hijrah. Dalam ucapan sebab ada tag kat depan, diikut tag tu lah. Kita kena ikut kepimpinan seperti mana kepimpinan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pun tepuk. Cakap yelah, kalau betul mau ikut kepimpinan Nabi, kenapa tak laksana hudud? Kata ikut kepimpinan Nabi, dan Nabi buat macam mana dalam pemerintahan, dalam perundangan? Nabi buat macam mana dalam soal kehidupan macam kita hari ni? Hukum kisos, hukum bunuh. Yang boleh bagi maaf kalau ikut dalam perundangan Islam, waris keluarga. Tapi hari ni kita tengok dalam negara kita, yang bagi maaf siapa dia? Agung, Sultan, Mahkamah Tinggi. Dah ambil kitab mana tu? Fiqah mana ambil? Sepatutnya waris keluarga yang layak beri ampun. Tiba-tiba orang lain ni kata ikut Nabi, kata mengkagumi kepimpinan Nabi, kerajaan Nabi, tapi kenapa tak ikut cara Nabi? Jadi mengkaji sirah bukan sekadar nak kagum, bermegah atau memuji-muji kepimpinan Nabi, tetapi di sana ianya mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan mengapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kata hebat Nabi ni, tapi kamu tak ikut Nabi dah tu, kenapa kamu kata kamu beriman pada Allah? Itu menjadi satu persoalan. Kalau betul kamu beriman pada Allah, patut kamu ikut Nabi lah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah dalam Quran. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sungguh kamu kasih pada Allah, ikutlah aku. Aku sini maknanya ikut Nabi. Mengapa kita percaya kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Timbul persoalan-persoalan. Kenapa kita percaya bahawa Muhammad tu Nabi kita? Kita pernah tak terfikir gitu? Bukan kita mempertikaikan, tapi supaya kita faham kenapa kita nak yakin pada Nabi Muhammad, supaya kita mencari dalil kukuh keimanan kita, taat kita, yakin kuat. Ini orang kata itu ikut. Yang ni zaman sekarang, zaman jauh daripada ilmu. Zaman sekarang dia dua, satu ilmu, satu taklid. Bila orang jauh daripada ilmu, maka dia akan duduk di dalam makam taklid. Taklid ni ikut-ikut aja. Dalil dia sendiri tak tahu, apa hujah, apa kitab tak tahu. Ikutlah, dah orang kata macam tu lah. Ikut ni bahaya. Kalau yang diikut tu betul, nasib baik. Kalau yang diikut tu dajjal. Sebab tu kita tengok yang ikut ayah pin ni geng mak rempit ke geng profesional? Ada mak rempit pun tak ikut. Mak rempit kata apa dia ayah pin, kata.
Merempik kenal. Tapi profesor, engineer, peguam, ikut bawah ni ayah pin, cium kaki ayah pin. Nampak? La ilaha illallah ni kata. Nah. Sebab apa? Sebab walaupun mungkin ilmunya banyak, tapi bila dia tak ada mendalami hal-hal agama, akhirnya dia terikut suatu benda yang salah. Sebab apa? Sebab main ikut-ikut saja. Jadi ini tanggungjawab kita semua. Ubahlah mentaliti masyarakat bahawa mengaji agama sebab nak jadi ustaz. Tak. Mengaji agama ni sebab nak jadi orang yang beragama, bukan nak jadi ustaz. Jadi ustaz tu bonus. Kalau Allah naikkan jadi ustaz, alhamdulillah. Tak jadi ustaz pun tak apa. Yang penting belajar agama supaya hidup kita ikut agama. Hari ni itu pilihan. Nak hantar anak ngaji mana? Ngaji tahfiz ke ngaji sains? Ngaji sains lah, sebab anak saya nak jadikan dia saintis, bukan nak jadi ustaz. Ini masalah ni. Memanglah anak hang nak jadi saintis, tapi saintis benda, saintis kapir ke benda? Akhirnya jadi saintis, jadi peguam, jadi doktor, tapi tak faham agama, dia yang lawan agama. Hari ni dah terbukti tengok, seorang peguam lawan agamanya sendiri, ngaku Islam tapi tentang Islam, tentang alim ulama. Nah, sebab dia hanya faham Islam tu sekadar lafaz aku beragama Islam, sudah. Soal memahami apa tu Islam tak payah, itu untuk orang nak jadi ulama je kena belajar, dia kata. Ini mentaliti masyarakat kita pada hari ni. Kan? Kalau anak hang jadi ulama, nak jadi ustaz, hantarlah tahfiz. Nah, tapi kalau nak jadi pakar matematik, jangan hantar tahfiz, pakar sekolah matematik tu. Salah. Sebab tu tadi awal saya sebut, kalau ikutkan setiap jabatan kena ada ulama. Tapi bukanlah maksud saya tok guru kena kerja kat jabatan, tok guru pun tak mau. Nah, dia nak baca kitab, duduk jabatan itu. Nah, tapi maksudnya setiap orang kena memahami ilmu agama. Itu maksud dia. Supaya apa kita buat? Kita tak lari daripada landasan agama, tak lari daripada landasan Islam, ikut Islam. Tak kiralah nak buat apa pun. Sebab ada pantang larangnya dalam soal agama kita. Apa boleh, apa tak boleh. Itu. Mengapa kita percaya kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Mengapa kita beriman dengan kitab yang diwahyukan padanya? Begitulah persoalan yang Tuan Guru katakan dalam kitab dia ni. Kenapa tuan-tuan percaya kat Quran? Kenapa tak percaya kat Bible? Kan? Contoh. Adakah kita pernah terfikir? Kita maknanya maksudnya ni bukan saya petikai Quran, tapi maksudnya sendiri kita sendiri kena kenal Quran tu sehingga kita faham kenapa kita ikut Quran, sehingga kita membela Quran. Hari ni orang caci Quran, kita tak rasa apa sebab kita sendiri pun tak kenal Quran. Baca Quran pun merangkak-rangkak. Nampak? Lepas tu bila kita kata ngaji lah pakcik, tua dah, dia kata. Kita kata tua lah lagi kena ngaji sebab exam nak dekat. Kan? Exam nak dekat kan? Masuk dalam kubur tu kan kena tanya. Macam orang pergi ngaji college, lagi nak dekat exam, lagi kuatlah study. Ini dah. Tu. Masa kita tanya dia zaman muda, dia kata muda lagi. Lek lu nanti tu tua baru ngaji. Bila dah berusia pula kita kata awak tak ngaji, tua dah, tak payahlah bagi budak-budak muda lah. Dah tu. Nak mati sebagai apa? Ni wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bunyi dah ni. Sikit lagi boleh? Baik, kat mana tadi? Bunyi ni okey sikit, bunyi tinik. Ada satu masjid tu saya pergi. Bunyi dia mula tinik, lama-lama dia bunyi tinik. Mati tu maknanya. Nah, kalau ustaz tak faham enggak nanya dia kata. Bahaya tu. Baik, mengapa kita mendakwah orang lain supaya beriman seperti berimannya kita? Sekali lagi dia timbulkan soalan. Kenapa kita tarik orang suruh ikut Islam? Kita tarik orang suruh ikut Islam, tiba-tiba orang pun tanya, kenapa nak kena ikut Islam? Tahu? Ikut je lah. Kita sendiri pun tak faham. Ada macam mana? Macam apa yang berlaku di Singapura. Ada kawan cerita,
kan isu azan tak boleh dikuatkan suat speaker, lagi-lagi subuh. Jadi bila orang Islam kita marahlah. Ketika apa ni, kami punya azan pun nak suruh perlahankan suara lah, suruh tala speaker ke arah lain lah, jangan arah ke perumahan lah apa, ganggu orang tidur apa semua. Dan orang kafir tu pula tanya, tujuan azan ni untuk apa? Dia tanya. Tujuan pergi laungkan tu. Orang Islam ni pun jawab, ialah nak panggil orang suruh datang sembahyang. Dia pun jenguk dalam, tak ramai pun. Nampak? Jadi dia kata tak kena dengan tujuan, jadi tak payah. Memang kita rasa marah, tapi bila fikir kali kedua, betul juga apa dia kata. Betul tak? Jadi salah siapa bila azan dilarang? Salah orang kita juga. Kerana saat azan dilaungkan, awak hantar datang. Oh, bising keluar viral WhatsApp. Kita pertahankan azan. Azan tak boleh lagi. Oh, pada dia muka dia tak nampak dalam masjid. Tak nampak batang hidung dia. Amboi. Anak kata. Itu menjadi masalah tu. Kan? Kita ni janganlah nak bermuka-muka konon-konon nak mempertahankan agama, padahal bertopengkan satu-satu matlamat. Ada kepentingan tertentu. Kalau sungguh kita nak buktikan bahawa azan itu penting, beramai-ramai kita datang rumah Allah. Jadi kalau orang kafir nak petikai, tengok, inilah pentingnya azan, nak panggil orang datang, tengok kami datang ramai-ramai. Baru dia nak petikai pun tak boleh. Ini dia tanya balik tujuan apa azan, nak panggil orang. Orang pun tak ada, dia kata. Tak payah panggil, tak apa, WhatsApp je lah, dia kata. Jadi azan dalam WhatsApp group. Nampak? Itu masalah. Kan? Jadi maknanya kadang-kadang gitulah. Saya dulu praktikal dekat Unisem, dekat apa nama tu? Simpang Pulai. Masa tu zaman lawa lagi lah, zaman isap okok lagi waktu tu. Jadi waktu rehat office tu, kita pergi isap okok je. Dengan ada satu, saya punya macam kira bos lah, tapi dia Cina. Datang dia lepak sekali dengan saya isap okok. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, kamu orang Melayu bangsa subsidi ni. Kita dengar pelik dah ni cakap dia ni. Kita tanya kenapa pula? Yalah, dua orang nak apa pun semua dapat. Nak masuk college, tak pandai mana pun dapat masuk. Nak itu, nak ini, nak tanah dapat ini, nak dapat. Kami macam kami susah. Kami nak kena buat ni gini. Tapi sekarang ekonomi kami sudah pegang. Sekarang kamu tak boleh hidup tanpa kami. Dengar tu kita panas hati lah. Oh, genggam tangan dah, rasa nak tumbuk muka dia dah. Tapi bila fikir-fikir balik, betul juga apa dia kata. Sebab apa? Sebab bangsa kita sendiri tak menghargai kurniaan Allah pada kita. Allah bagi tanah, pergi jual sebab nak kaya cepat. Padahal boleh buat aset untuk orang kita, orang Islam kita. Akhirnya kita sendiri jadi terkapai-kapai dalam negara sendiri. Saya duduk di Beruas tu, pekan kami nak beli-beli barang kat Pantai Remis lah. Start kedai pertama sampai kedai paling hujung, semua nama depan. Acong, Ahleng, Ahlong, macam-macam. Maknanya orang dia, kalau ada nama orang Islam pun, itu Bangla, jual kapek. Bangla boleh menjaga tempat kita, boleh hidup, boleh jual kapek. Kita tak boleh. Awak jadi gitu. Takut kita ni Allah dah tahrik nikmat. Sebab apa? Sebab kita jauh daripada agama. Kita tengok balik nenek moyang kita dulu-dulu, 446 tahun, bukan sikit-sikit tuan-tuan. 446 tahun kena jajah. Daripada 1511 sampai 1957. Mana ada kita dengar orang Melayu jadi Kristian? Gereja Melayu pun tak ada waktu tu. Paling jahat pun jadi tali barut lah. Tapi zaman kita baru 63 tahun je merdeka. 100 tak sampai lagi. Baru 63 tahun merdeka. Ada dah gereja untuk orang Melayu di Kuala Lumpur? Dah ada dah. Persatuan Melayu Kristian pun ada dah. Apa jadi begitu? Kerana hilang pertimbangan agama pada diri kita hari ini. Sebab apa? Sebab jauh dengan ilmu. Kenapa jauh dengan ilmu akhirat? Sebab mendahulukan ilmu dunia. Itu masalah kita. Sedangkan kita dengar awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama tu kenal Allah. Bila kenal Allah, baru kenal apa yang Allah cipta. Tak kenal apa Allah cipta dulu. Bila dah kenal dunia ni, macam mana nak kenal siapa yang cipta dunia? Dah sonok dengan dunia.
Kan? Tu kata mengaji tahfiz, dia kata nak jadi apa? Dia kata nak kerja apa? Nak makan apa? Dia buat tanya gitu. Kan? Gulung kitab ni tonyoh muka dia gitu. Makan apa, nak jadi apa? Ni mentaliti masalah. Tu orang viral dekat WhatsApp, seorang anggota polis. Dia ada 2 PhD. PhD dalam Quran, PhD dalam mechanical engineering. Padahal dia anggota polis. Kaji-kaji dia punya biodata, dia bekas pelajar tahfiz. 30 juzuk Quran dalam kepala. Tak ada masalah. Boleh jadi anggota polis. Pernah jadi imam di Masjid Shah Alam, belakang dia tu imam Masjidil Haram. Hebat. Bila kita meletakkan ilmu agama Allah tinggi, Allah meletakkan kita tinggi. Tapi bila kita meletakkan ilmu agama Allah rendah, maka macam mana Allah nak letak kita di tempat yang tinggi? Kan? Sebab kita tak menilai sesuatu yang bernilai itu bernilai. Sebab kata guru kami, seperti mengkalungkan rantai emas di leher babi. Kan? Nah, ini rantai emas ni benda mahal, kalung ke leher babi. Babi tahu tak itu rantai emas? Mana tahu? Dia tak rasa apa-apa. Sebab dia tak menilai sesuatu yang bernilai. Sebab dia tak kerti. Jadi macam kat kita, kalau kita tak menilai ilmu agama ni hebat, maka jadilah macam apa? Takut nak sebut. Janganlah jadi macam babi, tapi seperti ibarat mengkalungkan rantai emas di leher babi. Itu maksud dia. Dia jadi babi lah. Baik, jadi mengapa kita beriman dengan kitab yang diwahyukan kepadanya? Mengapa kita mendakwah orang lain supaya beriman seperti berimannya kita, bahkan seterus-seterusnya lah. Dan akhir sekali, mengapa kita berjihad seperti jihadnya pula? Mengapa kita ni sungguh-sungguh berjihad seperti berjihadnya Nabi dan para sahabat? Yang tu kita kena tanya diri kita. Kan? Hari ni sebab itulah yang paling ditakuti ulama bila kita berada di kedudukan kemenangan. Kalau duduk tang kalah boleh tahan lagi, takbir pun kuat lagi time tu. Tapi bila duduk tang menang ni masalah ni. Mula dah nak berebut jawatan, yang ni menjatuhkan yang ni. Belum apa-apa beli dah beg James Bond. Beg petak tu kan. Dah gaya dah, beli kasut kulit hitam dah. Kan? Dia kata apa? Kalau aku tak jadi esko pun tak apa, driver esko tak apa dah. Dah berangan dah nak gitu nak gini ni masalah ni. Dia kata sibuk mencari harta ghanimah dalam peperangan, bukan nak memperjuangkan peperangan. Bukan nak berjihad, tapi sibuk nak dapat hasil daripada jihad. Ni masalah kita. Kita tak payahlah begitu tuan-tuan. Kita berjihad seperti berjihadnya Nabi dan para sahabat. Cukuplah Allah ajar kita dalam perang Uhud bagaimana bila ada beberapa sahabat yang tak ikut arahan Nabi. Tengok akhirnya dikepung depan dan belakang. Itulah menjadi iktibar dalam perjuangan kita pada hari ini. Bila kita sibuk mencari bahagian duniawi, maka kita akan dikepung oleh kafir depan dan belakang. Akhirnya kita bergaduh sama kita berebut jawatan, yang seronoknya kafir akhirnya dapat jawatan. Hari ini bila kita sama-sama kita bergaduh, dia timbul satu kumpulan tuan-tuan. Satu kumpulan, iaitu kumpulan yang dah muak dengan politik. Akhirnya keluar daripada mulut orang berkata, aku malas dengan politik ni, sama je semua. Semua gila jawatan. Yang ni nak berebut, yang ni tikam kawan dia, yang ni pejatuh kawan dia. Akhirnya akan timbul satu kumpulan yang dah meluat, menyampah dengan politik. Sedangkan politik itu ada dalam ajaran Islam. Tapi akhirnya dah disingkirkan politik tu dalam diri dia. Dia tak nak. Akhirnya boykot. Sampai nanti kat pilihan raya, boykot, tak nak pergi mengundi. Kumpulan ni bukan orang lain, bangsa kita Melayu. Akhirnya bila kumpulan ni boykot, tak nak pergi mengundi, yang bukan Islam duk pakat habis daftar mengundi apa semua, dan pangkah orang dia, habis siapa yang akan jadi pemimpin? Siapa yang akan jadi pemimpin? Kan? Walaupun negara kita majoriti orang kita, tapi bila sama-sama kita bergaduh, yang minoriti boleh duduk di atas. Dia kata, apa kisah ni? Tadi kisah sirah Rasulullah. Dah betul. Dalam sirah Rasulullah ada politik. Macam mana Nabi hijrah ke Madinah. Nabi yang jadi ketua, padahal Madinah pun majmuk juga. Ada Yahudi, ada Nasrani, tapi Nabi tak bagi tampuk pemerintahan dikuasai oleh orang kafir. Kenapa?
Itulah buktinya bila kafir berkuasa, kita nak hidupkan Islam pun susah. Tengok apa jadi kat Perancis. Apa jadi kat Perancis? Orang hina Nabi kita senang-senang gitu ya. Nah, lah kali kita boikot gitu je lah. Boikot je lah. Habis tu nak buat macam mana dah? Kan? Ada. Cukup dah tu. Kita sambung. Bukanlah mempelajari sirah Rasulullah. Berhenti kat situ lah. Bukanlah mempelajari sirah Rasulullah itu sekadar mengetahui peristiwa atau sejarah. Berhenti situ. Nah. Moga-moga apa yang kita pelajari ini dalam buku ni sedikit sebanyak, tak dapat banyak, dapat sikit. Nak kefahaman supaya kita betulkan kiblat kehidupan kita, bercorakkan seperti mana bercorakkan baginda Nabi SAW. InsyaAllah kita pakat doa sama-sama kita. Jadi macam biasalah di luar sana ada sedikit produk perniagaan. Itu pun jihad juga. Tadi semangat-angat angguk-angguk. Itu jihad lah. Kena belilah. Jihad ekonomi namanya. Untuk bantu sekolah-sekolah agama lah, khususnya sekolah kami lah. Supaya dengan bantuan tuan-tuan beli barang produk kami ni, kami dapat duit untuk bangunkan sekolah sehingga dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiyin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.